Okey gang, Assalamualaikum, kembali bersama dengan saya Harif Miswan untuk episod Hero Kita. Dan seperti biasa dalam Hero Kita ini di eksklusif Cool FM ini kita bawakan kepada anda beberapa nama individu dan watak penting dalam bidang dan karier masing-masing untuk memastikan ataupun berkongsi perjalanan hidup mereka, kisah mereka dalam memberi inspirasi dan juga penceritaan kepada kita dan juga generasi muda. Untuk itu, pada minggu ini kita sangat istimewa selepas dua individu kita bawakanlah dari bidang sukan. Kali ini kita bawakan dari bidang keusahawanan dan juga yang sangat-sangat dikenali, ramai yang meridui aksi Datuk Seri Vida bersama dengan kita. Apa khabar Datuk Seri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, khabar baik sayang. Okey, Datuk Seri, kita nak kongsi kisah perjalanan kehidupan Datuk Seri. Difahamkan bermula dari zaman kanak-kanak lagi dah mula berniaga kuih muih, nasi lemak dan sekarang sehingga menjadi seorang usahawan jutawan kosmetik. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan terlebih dahulu perjalanan kehidupan dari kecil sehingga sekarang ini, apa susah payah, cabaran dan seterusnya Datuk Seri. Okey, saya dapati saya ni agak konvensional punya perjalanan perniagaan, agak dramatik. Dia bukan naik lift macam saya tengok orang-orang sekarang. Dan saya melalui satu fasa demi fasa, up and down, dengan pelbagai liku yang orang lain tak tempuh seperti yang saya tempuh. Tetapi saya rasa sangat orang kata bertuah lah. Maknanya walaupun kita di kalangan mereka yang diberikan banyak ujian, tetapi end of the day, end up kita adalah somebody dan kita orang kata menjadi dikenali dan boleh menjadi inspirasi pada orang yang nak ambil apa yang saya telah rintis lah. Kalau oleh kerja 7 hari seminggu, saya kena kerja seminggu tu macam tak cukup. Dia kena lebih lagi. Tidur pun sikit, tidur pun tidak tidur rumah, tidur banyak atas kereta. Pagi-pagi subuh bangun, pergi ke Kelantan, buat radio show. Sampailah satu ketika meletup saya punya show di radio Kelantan. Sampailah orang pun ikut. Bila saya pergi radio, orang ikut radio. Okey, saya bertukar, dah ada duit, pergi ke TV. Pergi ke TV, orang ikut TV. Tapi sempatlah saya merasai as a perintis atau pioneer, dia punya anjakan skill dan benda-benda yang saya buat tu tak sama dengan orang. Kita adalah berkata antara yang terawal untuk membuat sesuatu, sama ada pengiklanan ataupun sama ada satu penajaan atau benda yang orang tak terfikir dan benda yang lain daripada yang lain. Tak saya tiga orang ni tak rare. So saya terpaksa bekerja cara saya tak serupa dengan orang begitu. Maksudnya kisah menjual kuih muih dan juga nasi lemak seawal umur 9 tahun tu adalah kisah yang benar lah. Ya, sebab saya melalui keperitan, kesusahan nak dapat duit dan di situ berlaku titisan air mata, doa. Maknanya doa masa kecil, Tuhan makbulkan bila waktu yang tepat setelah saya dah berumur lah. Dan saya bukan sekadar jual nasi lemak, jual kuih apa semua. Tapi jual alat kosmetik, jual tabuet, jual apa saja yang boleh mendatangkan pendapatan untuk saya menyara kehidupan saya sebagai masa tu seorang anak yang tidak ada ibu bapa, macam anak yatim lah. Anak yatim pun saya ni. Ya, betul lah. Maksudnya memang kepayahan itu bermula dari kecil. Datuk Seri, ada satu artikel yang saya nak kongsikan. Ini adalah dipetik daripada kata-kata Datuk Seri sendiri. Kegagalan periklanan yang menyebabkan saya rugi besar dan saya sangat-sangat tertekan dan disahkan mengalami tekanan darah tinggi. Mungkin ini antara salah satu cabaran Datuk Seri dalam membina empire sehingga mengalami masalah kesihatan, ada kesusahan. Mungkin boleh kongsikan detik-detik tersebut Datuk Seri. Okey, saya macam apabila kita stres dengan perniagaan, yang mana waktu itu saya adalah duit sikit. Saya ada kelas mengajar Solikan Andaman di bawah kerajaan. Dia bayar duit kat saya lebih kurang 1 juta untuk mengajar lebih kurang 200 pelajar. Buat makeup Andaman, gunting rambut, sanggu, grooming. Duit yang terkumpul tu,
Saya telah lakukan pada iklan radio, satu radio yang masih sekarang popular lah. Duit saya seperti tenggelam dalam gurun di padang pasir. Sekelip mata, habis. Dan periklanan saya kosong sen. Masa tu memang saya stres gila. Saya tak tahu nak macam mana. Hampir-hampir nak, tak tahulah nak masuk buat lah ke. Tapi akhirnya di situ, hikmah. Bagaimana saya nak rawat diri saya kena cari formula. Masa tu dah wujudnya formula Pamoga. Saya cakap, tak boleh aku nak percaya orang ni, aku buat sendiri. Saya ambil beberapa formula, ambil jari gamat, ambil buah delima, lepas tu bubur madu campur-campur tu, bagi kilang buat, dia bagi kat saya balik dan akhirnya jadi. Dia seperti angkat buang penyakit itu. Saya 3 hari boleh recover daripada masalah darah tinggi tadi. Datuk Sri, dengan pandemik COVID-19 sekarang ni masih lagi melanda, kita pun BKP sampai dah 2 kali dah ni secara dilakukan di Malaysia. Bagaimana perniagaan Empire DSV ni berterusan? Nampak dah venture kepada perniagaan-perniagaan yang lain juga, mungkin boleh kongsikan? Okey, alhamdulillah sebab perniagaan saya ni dah lama. Dulu saya memang tak cara pun. Tapi saya just biarkan saya punya manager buat, anak-anak saudara keluarga saya buat. Tapi mengenalkan apa saya nak buat, dah tak tahu nak buat apa. Saya involve. Bila saya involve, saya kena all out. Sebab dulu dia boleh pergi so-so lah. Bila saya bawa sendiri, dia boleh pergi lain macam. Alhamdulillah lah sokongan semua. Emas ni bukan dia macam nego kosmetik dapat untung banyak. Kita terpaksa berdepan dengan resiko. Risiko. Beli tahun lepas atau beberapa bulan lepas harga naik. Sekarang dengung jatuh. Ya Allah, bantu siapa? Macam mana nak ada lah. So kita kena ambil prioriti perniagaan ni. Tapi mengapa saya nak mengambil perniagaan yang berisiko? Tapi because kita tak nak menukar arus. Now is demand about gold. So apa saja orang nak, kita cater. Kita cater sebab alhamdulillah modal ada. Tapi macam mana nak survive daripada kita orang yang tidak ada background emas? Alhamdulillah saya boleh buat jalankan dalam masa setahun tu comel. Dan dia menjadi salah satu brand emas yang orang kata dicari-cari, iaitu Telaga Emas. Okey, Datuk Sri memang sangat menginspirasikan berkenaan dengan perjalanan perniagaan. Tapi sekarang kita nak bertanya, mungkin saya minta maaf kalau soalan ini agak sensitif, tapi ini mungkin boleh memberikan pengajaran kepada orang juga dan juga kekuatan kepada orang ramai. Satu ketika dahulu pernah kehilangan 2 orang anak sekaligus dalam satu tragedi. Kalau Datuk Sri boleh kongsikan juga bagaimana sebenarnya Datuk Sri mencari kekuatan untuk meneruskan kehidupan, itu yang pertama. Kemudian bangkit menjadi ikon, terus kekal di mata khalayak ramai, menjawab segala kritikan dan sehinggalah boleh menjadi sehingga sekarang Datuk Sri. Okey, ujian yang saya lalui sangat hebat. Ujian yang hebat untuk orang yang hebat. Tapi saya memang tak boleh nak terima kenyataan selama 3 bulan, malah setahun saya memang down, saya memang collapse, saya memang hidup tidak ada arah tuju, perniagaan saya jatuh. Masa tu lah kawan tikam belakang lagi naik, perniagaan saya jatuh lagi. Masa tu lah 2013. Dan saya sampai sekarang ya, sebenarnya memang kalau saya teringat saya memang macam lutut saya bergigi-gigi. Memang saya tak boleh terima. Sampai saya doa, saya kata cara macam mana aku nak buat, ya Allah, saya kata saya doa, ya Allah, kau buanglah kenangan aku bersama anak aku yang menyebabkan aku ni tak boleh nak terima kenyataan aku ada anak yang telah meninggal dalam kebakaran itu. Simpan sedikit untuk aku ingat bahawasanya aku pernah melahirkan 2 orang yang akan menjadi penghuni syurga. Okey, Mama tulis, Cik B buat. Dia banyak lagu, dia adalah peram-peram terilis Cik B. Dan dia punya nyanyi-nyanyi karaoke, sedap je Cik B. Bila saya nak rakam, dia tak sedar. Saya terpaksa banyak rakam-rakam curi. Kalau saya nak suruh buat lagi, dia tak sedar. Dengan saya memang malu. Kacak dengan Cik B dengan saya memang malu. Dia tak nak buat apa.